Oke, selamat kembali ke Matematik tingkatan 3 bab 3, Matematik pengguna simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Kita masih lagi dalam 3.2, kredit dan hutang untuk bahagian kedua. Oke, 2 Samuel 22 verse 31. As for God, his way is perfect. The word of the Lord is true. He is a shield to all who trust in him. So, standard pembelajaran kita pada hari ini adalah mengkaji dan menghuraikan kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat bagi penggunaan kad kredit. Oke, apakah yang Anda faham tentang kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat bagi penggunaan kad kredit? Oke, so untuk mereka-mereka atau individu di luar sana yang memiliki kad kredit, setiap bulan mereka akan menerima satu penyata keuangan. Penyata keuangan di sini kita panggil yang bil lah kan? Oke, bil. Oke, penyata keuangan untuk kad kredit setiap bulan itu. Di dalam penyata tersebut terdapat beberapa butiran seperti had kredit, tarik, jumlah terkini. Maksudnya jumlah terkini adalah jumlah bayaran lah, jumlah transaksi yang telah dilakukan. Oke, jumlah bayaran. Oke, dan juga jumlah bayaran minimum, jenis-jenis charge dan sebagainya. Jadi pemilik kad itu sepatutnya dia bayar jumlah terkini atau hutang kad kredit dengan segera, supaya dia tidak dikenakan sebarang charge keuangan. Oke, kalau dia bayar dalam tempoh yang ditetapkan dan dia membayar semua jumlah itu sekaligus, dia tidak akan dikenakan sebarang charge keuangan. Oke, walau bagaimanapun pihak bank memberi kelonggaran dengan membenarkan pengguna kad kredit itu membayar dalam satu tempoh tertentu yang dikenali sebagai tempoh tanpa faedah. Biasanya tempoh tanpa faedah ini adalah 20 hari bermula daripada tarik penyata itu. Contohnya tarik penyata 3 Mac. Oke, jadi dia kira 20 hari daripada 3 Mac itu adalah tempo tanpa faedah. Kamu boleh bayar bila-bila dalam tempo 20 hari itu tanpa apa-apa charge. Tapi selepas limpas sahaja itu 20 hari akan ada diberi faedah ataupun charge tertentu. Oke? Untuk menikmati keistimewaan ini setiap bulan, yaitu menikmati tempo 20 hari tanpa faedah itu, pemilik kad kredit itu harus menjelaskan semua baki akhir penyata kad kredit dia. Oke? Dia perlu membayar semua jumlah akhir penyata kad kredit ataupun buat bayaran minimum dalam tempo tanpa faedah. Dalam tempo tanpa faedah dia perlu bayar semua ataupun buat bayaran minimum. So bayaran minimum itu biasanya 5% daripada jumlah dalam penyata kad kredit. 5% ataupun minimum RM50. Oke, 5% ataupun minimum RM50. Contohnya, oke, contoh sekiranya misalnya dalam kad kredit itu dia punya baki dalam penyata, dalam bil itu adalah kamu sudah buat transaksi RM900. Oke, RM900. RM 900. So kita mau tahu kita punya bayaran minimum. Kita darab dengan 5%. Oke, 5% bayaran minimum. So 5% darab 900 adalah RM berapa? RM45. Oke, so RM45 ini belum lagi cukup, belum sampai RM50. Belum sampai RM50. Jadi kamu mesti bayar RM50. Oke, minimum RM50. Oke, itu adalah bayaran minimum. Tapi contoh kamu punya hutang kad kredit RM1200, contoh 1200. Kita kira 5% daripada 1200 berapa? RM60. Betul kan? So ini sudah lebih daripada 50. Jadi kamu bayar RM60. Oke?
Kalau tidak sampai 50, kena kasih sampai 50. Minimum 50 ringgit. Kalau lebih 50, maka kamu kena bayar yang 5% daripada kamu punya hutang kad kredit. Itu adalah cara mengira bayaran minimum. Oke? Kemudian, jika masih terdapat baki daripada jumlah terkini selepas tamat tempoh faedah, iaitu biasanya 20 hari, caj keuangan akan dikenakan ke atas baki tersebut dalam kadar harian. Okey, berapa hari kamu tidak bayar yang baki, begitu. Jadi dia guna kadar harian. Kebanyakan bank dia mengenakan kadar faedah tahunan di antara 15 hingga 18%. Okey. So tambahan itu, jika tiada sebarang bayaran dibuat dalam tempo tanpa faedah. Yang cash di sini adalah dia langsung tiada bayar, kosong. Dia langsung tidak bayar, walaupun bayaran minimum tiada dia bayar. Apa yang dia dikenakan charge adalah charge bayaran lewat dikenakan, iaitu minimum RM10 ataupun 1% daripada jumlah baki yang belum dijelaskan. Okey? Dan itu akan dimasukkan ke dalam penyata yang pada bulan yang seterusnya. Okey? Ingat? So misalnya kamu punya penyata kad kredit 900. Okey, RM 900. Sekiranya tidak langsung tiada membuat bayaran minimum pun dalam tempo tanpa faedah, akan dikenakan charge bayaran lewat 1% ataupun minimum berapa? Minimum RM 10 ringgit. Okey, so 1% daripada 900 ini berapa? RM 9. So RM 9 ini tidak sampai 10 ringgit. So kena bayar charge bayaran lewat minimum 10 ringgit. Okey, misalnya 1% daripada 1200 berapa? RM 12 ringgit. So inilah kamu punya charge bayaran lewat. Okey, so minimum dia mesti 10 ringgit. Okey, minimum ini mesti 10 ringgit. Kalau tidak sampai 10 ringgit, kena bayar 10 ringgit. Tapi kalau lebih daripada 10 ringgit, kamu kira sahaja 1% daripada hutang kad kredit. Okey? Contoh, Encik Ahmad menerima penyata kad kredit pada bulan Januari 2019 dari Bank Sentosa. Maksudnya dia sudah terima bil kad kredit dia sudah terima. Bulan berapa? Bulan Januari. Okey? Penyata menunjukkan Encik Ahmad itu mempunyai jumlah terkini baki tertunggak RM 5.200. Maksudnya dia mempunyai hutang kad kredit dia 5.200. Anggaplah bahawa Encik Ahmad tiada menggunakan kad kredit dalam bulan Februari. Berapakah bayaran minimum yang harus dibayar oleh Encik Ahmad? Okey, bayaran minimum tadi berapa? 5% ataupun minimum RM berapa? Minimum RM 50. Okey. So kita tengok penyelesaian. Jumlah terkini hutang kad kredit Encik Ahmad adalah 5.200. So untuk mencari dia punya bayaran minimum 5% daripada jumlah terkini itu. So kamu kira 5/100 darab jumlah terkini dapat RM 260. Jadi ini 260 ini melebihi 50 ringgit. Jadi bayaran minimum yang harus dibayar oleh Encik Ahmad adalah 260 lah. Okey, 260. Kemudian soalan B. Jika Encik Ahmad ingin membuat bayaran minimum pada bulan Januari dan tarik penyata ialah 15 hari daripada tarik tamat tempo tanpa faedah, apakah baki dalam penyata bulan Februari untuk Encik Ahmad? Maksudnya di sini soalan ini mengatakan bahawa Encik Ahmad ini hanya buat bayaran minimum untuk bulan Januari. Maksudnya dia tidak dapat bayar habis. Dan yang baki lagi itu dia sudah lewat bayar 15 hari daripada tempo tanpa faedah.
So, apakah baki dalam penyata bulan 2? Bila dia receive bil bulan 2 nanti, Februari nanti, berapa yang dia perlu bayar? Okey. So, kita tengok. Di sini kita sudah tahu bayaran minimum Encik Ahmad adalah 260. Jadi, dia punya hutang kad kredit mula-mula 5.200. So, kita tolak dengan ini bayaran minimum. So, tinggal RM 4.940. So, yang ini 4.940 ini akan dikenakan charge keuangan. Berapa hari? Sini dia bilang 15 hari. So, 15 hari. So, ingat dia punya charge keuangan ini adalah dalam berdasarkan harian. Jadi, kalau dia bilang contoh di sini soalan ada bagi. Contoh di sini 15% tahunan. 15% setahun dia punya charge keuangan dia 15% setahun. Bila soalan sebut 15% setahun, kamu kena bahagi 15 hari itu dengan 1 tahun ada 365 hari. So kena bahagi 15 hari dengan tahun dalam hari dalam setahun, iaitu 365 hari. Kena bahagi. Okey, kalau soalan sebut 15% sebulan, di sini 15 ini kamu kena bahagi 30, sebab satu bulan ada 30 hari. Faham? Okey. So tempo dikenakan charge keuangan 15 hari, iaitu 15 bahagi 365 hari, dapat berapa? Okey, dapat berapa? So, faedah yang dikenakan adalah 4.940. Kita bahagi dengan 18%. Di sini kita ganti 18%. Kita ganti 18%. Ini 18%. Okey, so, di sini dia guna 18%. Okey. So, 18 per 100. Kemudian kita darab dengan 15 hari bahagi 365 hari tadi. So, kamu kira ini semua. Dapat RM36.54. So, ini adalah faedah yang dikenakan, iaitu charge keuangan dia. Oleh kerana dia tidak bayar full 5.200, so dia dikenakan lagi charge keuangan RM36.54. So, pada bil bulan Februari nanti, berapa jumlah terkini pada bil bulan Februari nanti? 4.940, iaitu yang baki dia di sini. Baki dia di sini. Dia tambah dengan charge keuangan RM36.54. Nah, akhirnya dia punya bil dalam penyata itu adalah RM4.976.54. Okey. Bagus-bagus sikit dia jadi bertambah sebab dia tidak bayar full. Okey. Dia dikenakan charge keuangan. Okey. Okey, yang C di sini, Encik Ahmad terlupa membuat sebarang pembayaran untuk bulan Januari. Apakah baki dalam penyata bulan Februari Encik Ahmad? Maksudnya di sini dia lupa bayar, kosong, zero, tiada bayar langsung. Yang B di sini ada lagi dia bayar minimum. Okey, iaitu 260. Tapi case yang C, Encik Ahmad ni dia lupa bayar. Langsung dia tidak bayar untuk bulan 1. Bila dia tidak bayar untuk bulan 1, berapalah dia punya baki penyata pada bil dia bulan 2 nanti. Okey. So kita tengok baki yang belum dijelaskan 5.200. Dia langsung tiada bayar pun minimum. Tiada. So apa yang dia dikenakan adalah dia akan dikenakan 2 charge. Satu charge keuangan, okey, macam tadi keuangan. Satu lagi adalah charge lewat bayar. Okey, so kamu sudah tahu charge lewat bayar itu 1% kan, ataupun minimum RM10. Charge keuangan itu 5% ataupun minimum RM50. So berapa faedah yang akan dikenakan oleh dia? Akan dikenakan kepada Encik Ahmad. So cara kira adalah 5.200, iaitu dia punya baki tertunggak, didarab dengan ini dia punya
faedah 18% setahun. So 18% dia punya tempo lewat itu adalah 15 hari. So 15 hari itu kamu bahagi dulu dengan 365. So dia dapat RM38.47. Okey, yang sini tadi RM38.47. Ini adalah charge keuangan. Okey, charge keuangan dia. Kemudian dia dapat lagi satu charge lewat bayar, iaitu 1%. So 1/100 itu kena darab dengan yang jumlah hutang asal dia ditambah dengan charge keuangan dia yang ini. Okey, tambah dengan charge keuangan. Lepas tu dia dapat RM52.38. Itu adalah charge bayar lewat. So, berapalah jumlah hutang dia terkini, kad kredit dia pada bulan Februari? 5.200. Ini yang hutang asal. Dia dikenakan charge keuangan RM38.47. Kemudian dia dikenakan lagi charge lewat bayar, iaitu RM52.38. Dan inilah jumlah dalam penyatak bulan 2 dia, RM5.290.85. So ini kenapa dia bertambah banyak begini? Sebab dia langsung tiada bayar pada bulan Januari. Kosong, langsung tiada bayar. So dia dikenakan ini dua charge, charge keuangan dan charge lewat bayar. Okey, kalaulah dia bayar minimum, dia ada buat pembayaran minimum dalam tempo tanpa faedah, dia tidak akan dikenakan charge lewat bayar. Tapi oleh kerana dia memang zero, dia tidak bayar langsung, so memang dia kena dua charge lah, iaitu charge keuangan dan charge lewat bayar. Okey. So yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan kad kredit. Okey. Kita sebagai pengguna kad kredit harus sedar tentang kelebihan dan kekurangan kad kredit. Kita ambil kira beberapa faktor sebelum menggunakan kad kredit, seperti baki had limit yang sedia ada, aliran tunai dan juga sebagainya. Okey. So kita tengok contoh nombor 17. Cik Chin. Cik Chin ingin membeli satu beg tangan buatan Perancis secara atas talian online. Okey, beliau melayari internet dan menjumpai dua promosi menarik. Promosi A, promosi B. Okey, promosi A, syarikat L di Singapura menawarkan harga promosi. Okey, ini harga itu beg adalah Singapore dollar 250. So untuk tempahan daripada luar Singapura ada lagi dia punya charge kiriman Singapore dollar 50 akan dikenakan. Okey. Kemudian kita tengok promosi kedua, iaitu syarikat V di Malaysia. Dia menawarkan harga promosi handbag itu RM799. Penghantaran percuma, tiada charge. Okey. Cik Chin dia bercadang membuat pembayaran dengan kad kredit dan beliau faham bahawa bank akan mengenakan charge tambahan 1% ke atas setiap transaksi daripada luar negara. Maksudnya kalau dia buat transaksi kad kredit untuk luar negara punya macam Singapura, so dia akan kena lagi charge tambahan 1%. So Cik Chin faham tentang ini. So kita andaikan kadar semasa pertukaran wang untuk ringgit Malaysia adalah RM1 bersamaan Singapore dollar 0.34 dolar. Okey. So sebagai pengguna yang bijak, tawaran mana yang Cik Chin harus pilih? Berikan justifikasi anda. Di mana dia perlu pilih, A atau B? Okey. So ingat di sini RM1 itu bersamaan Singapore dollar 0.34. Okey. So di sini dia perlu membandingkan harga sebenar yang dibayar jika membeli daripada dua syarikat itu. So kita tengok syarikat L dari Singapura. Ini dari Singapura. So harga promosi Singapore dollar RM250. Okay. So kita convert kepada RM. Ini kita convert kepada RM. Berapa RM? Okay. Berapa RM? So kamu kena darab dengan 1/0.34.
kita dapat RM RM735.29. Ini adalah harga itu handbag dalam ringgit Malaysia. Okey, so ada lagi charge kiriman. Berapa charge kiriman dia tadi? $50. Ada lagi charge kiriman $50. So ini dolar kita tukar pergi RM, darab dengan 1 bahagi 0.34. Kita dapat RM147.06. Ini adalah dia punya RM untuk charge kiriman. Kemudian ada lagi charge tambahan oleh bank 1% sebab dia buat transaksi luar negara. So daripada harga handbag itu ini dalam ringgit didarab dengan 1%, dapat RM7.35. So kita tambah sebenar berapa yang akan Cik Chin perlu bayar. 735.29 RM 735.29 iaitu harga handbag. Tambah ini adalah charge kiriman. Ini lagi charge transaksi luar negara. Semuanya dia perlu bayar RM889.70. Itu untuk syarikat L di Singapura. Untuk syarikat V di Malaysia, harga promosi handbag itu ialah RM799. So dia tidak perlu bayar lagi apa-apa sebab dia punya penghantaran pun free. Betul kan? Percuma. Jadi harga sebenar yang dia perlu bayar adalah RM799. Sama kamu bandingkan di sini. Mana yang mahal? Syarikat L kah syarikat V? Syarikat L. Okey. Syarikat L. Di sini adalah salah ini ya. Ini adalah L. Yang ini adalah V. Kita baca. Walaupun harga promosi yang ditawarkan oleh syarikat L adalah lebih murah, okey, betul. Dari Singapura itu ini lebih murah, tapi harga sebenar yang dibayar adalah lebih tinggi iaitu ini 889. Sebab ada charge tambahan yang lain. Okey, untuk pembelian secara talian atas syarikat L. Jadi Cik Chin harus membeli dari syarikat ini V ya, ini syarikat V dia harus beli sebab murah sikit, 799 banding syarikat L 889.70, iaitu dia jimat RM90.70. Okey, so ini adalah contoh penyelesaian yang berkaitan dengan kad kredit. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is true. He is a shield to all who trust in Him. 2 Samuel 22 verse 31. Thank you.